Berikut merupakan objektif bagi penulisan mengenai ideologi pasca modernisme ini. Penulisan ini adalah untuk mengenal pasti, yang pertama, intipati dan konsep asas ideologi pasca modernisme, yang kedua, teori yang berhubung kait dengan ideologi pasca modernisme, yang ketiga, cabaran ideologi pasca modernisme ini terhadap negara, dan yang terakhir, tokoh-tokoh yang berkenaan dengan ideologi pasca modernisme ini. Persoalan yang dikemukakan dalam penulisan ideologi pasca-modernisme ini adalah yang pertama, iaitu apakah itu ideologi pasca-modernisme? Yang kedua, apakah konsep asas yang membentuk ideologi pasca-modernisme? Yang ketiga, apakah teori yang terkandung dalam ideologi pasca-modernisme? Yang keempat, adakah ideologi pasca-modernisme ini mampu memberi implikasi dan cabaran terhadap pembangunan negara? Dan yang terakhir, siapakah tokoh-tokoh yang berkenaan dengan ideologi pasca-modernisme ini? Kelahiran ideologi moden sangat berkait rapat dengan zaman Renaissance setelah sekian lama Eropah berada dalam zaman kegelapan yang juga dipanggil sebagai Dark Age. Kebebasan yang diberikan tanpa pertimbangan dari sudut agama, akal fikiran telah memainkan peranan sebebas-bebasnya sehingga lahirlah ideologi-ideologi moden yang menggantikan agama sebagai penentu hala tuju kehidupan. Dunia kini sedang berada dalam satu era baru yang digelar sebagai zaman pasca moden. Aliran modernis merupakan faktor kemunculan atau kelahiran pasca modernis. Istilah ideologi secara umumnya merupakan gabungan daripada dua patah perkataan iaitu idea dan logi. Idea yang bermaksud pemikiran atau cetusan pemikiran, manakala logi yang bermaksud ilmu. Daripada istilah ini, ideologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu tentang idea. Menurut Kamus Dewan, pasca pula bermaksud selepas, sesudah atau setelah, manakala moden pula bermaksud dari masa sekarang berkaitan dengan masa kini yang terbaru dan kaedah baru ataupun mutakhir. Kemunculan aliran pasca modernis yang sering berkembang kini seringkali dianggap dan dinilai sebagai sesuatu bentuk reaksi atau sesuatu bentuk cabaran terhadap pemikiran yang wujud dalam aliran modernis. Ini menyebabkan aliran pasca modernis telah banyak meresap masuk ke dalam pelbagai bidang ilmu seperti kerohanian, agama, pendidikan, kesenian dan kebudayaan serta banyak lagi bidang-bidang lain yang telah dipelopori oleh aliran pemikiran moden sebelumnya. Ideologi pasca-modernisme ini mempunyai 4 konsep asas utama yang membentuk kefahaman pasca-modernisme secara umumnya. Konsep yang pertama berfokuskan kepada pemahaman di mana tiada kebenaran yang tetap dan hakiki. Hal ini bermaksud perkara yang benar bergantung kepada konstruksi budaya semata-mata. Konsep ini menuntut kefahaman di mana setiap satu budaya yang wujud dalam masyarakat ini mempunyai kebenaran masing-masing dan kebenaran tersebut adalah rencam, malah relatif, bermaksud ianya bergantung kepada kerangka rujukan tertentu. Konsep asas kedua pasca modernisme menekankan bahawa semua hakikat kewujudan adalah konstruk sosial semata-mata. Berdasarkan sistem dan amalan masyarakat yang sedia ada, kefahaman mengenai kebenaran dan realiti ini mampu untuk dicipta oleh minda manusia. Minda manusia yang konstruk ini dijadikan sebagai asas bagi segala benda yang dipaparkan terhadap hakikat kewujudan. Maka, hal ini akan membuktikan peranan sosial ataupun masyarakat ini penting dalam menentukan kehidupan pasca moden. Hakikat kewujudan ini juga menyentuh kefahaman tentang Tuhan. Baik buruk sesuatu perkara itu, penggunaan bahasa, malah jantina ini datang daripada konstruk sosial yang sebenarnya berasal daripada konstruk minda. Jantina lelaki dan perempuan ini juga dikatakan sebagai sekadar konstruk sosial oleh para pasca modernis. Kefahaman ini mendakwa bahawa jantina lelaki dan perempuan ini semua terbentuk oleh masyarakat dan bukan biologi, namun konstruk sosial. Konsep asas seterusnya ini merujuk kepada kepenggunaan bahasa dari pemahaman pasca modernis. Penggunaan bahasa dianggap sebagai sekadar konstruk sosial untuk berkomunikasi, tanpa makna yang hakiki. Bahasa ini hanyalah digunakan sebagai alat perhubungan antara manusia. Konsep ini mendakwa bahawa bahasa ini digunakan tanpa memiliki apa-apa kejelasan makna apabila digunakan dalam wacana ataupun percakapan. Konteks dan budaya bahasa ini mampu untuk diubah mengikut konteks dan budaya, namun tidak mempunyai rujukan yang tetap dan pasti. Konsep asas keempat iaitu konsep asas terakhir pasca modernisme ialah pasca moden akan menolak segala bentuk grand narratives ataupun diterjemahkan sebagai cerita-cerita besar mengenai kehidupan. Grand narratives ini dapat ditakrifkan sebagai hikayat ataupun cerita yang memberi asas rasa dan arah tuju kehidupan. Sebagai contohnya, kebenaran, sejarah, ada tradisi, moraliti dan ketuhanan. Perbuatan ini secara tidak langsungnya akan menolak kisah-kisah kehidupan,
Metafizik, riwayat ataupun asal-usul manusia. Perjalanan dalam manusia dan hubungan manusia dengan manusia alam serta manusia dengan Tuhan. Kesemua perkara ini ditolak sama sekali oleh para pasca modernis. Teori relativisme ini adalah teori falsafah yang menolak sesuatu kebenaran yang objektif dan mutlak. Fahaman relativisme ini menganggap kebenaran boleh berubah-ubah, tiada halangan dan boleh dilihat dalam pelbagai sudut dan pandangan. Teori ini dapat berubah mengikut suasana persekitaran, peristiwa dan individu yang mengalaminya, dan ianya wujud dalam pelbagai cara untuk menentukan, memahami dan menerima kebenaran. Pihak pasca modernisme yang merupakan ilmu sains yang menganggap bahawa hanya sains merupakan ilmu yang sah dan sahih yang dapat memberikan kebenaran yang mutlak tentang pengetahuan alam. Oleh itu, bagi pihak pasca modernisme, konsep relativisme adalah satu cara untuk menafikan konsep absolute true seperti yang didakwa oleh sains yang mampu memberikan kita pengetahuan yang sebenarnya mengenai alam ini. Antara ciri-ciri relativisme adalah menafikan universal, iaitu tidak wujudnya satu persetujuan sejagat berkenaan kebenaran, kebaikan dan lain-lain. Ciri-ciri relativisme yang lain adalah menafikan absolutism, yang mana tidak wujud nilai-nilai yang bersifat tepat dan tidak berubah seperti nilai kebenaran, kebaikan, keburukan dan lain-lain. Seterusnya, menafikan objektivisme juga merupakan ciri-ciri relativisme yang bermaksud nilai kognitif, etika dan estetika tidak terpengaruh daripada pengaruhan minda, dan nilai ini tidak mampu bebas tanpa bergantung kepada pemikiran manusia yang saling berbeza. Di samping itu, ciri-ciri relativisme yang lain adalah menafikan monis. Menafikan monis bermaksud tiada bidang yang menyediakan hanya satu pandangan, penilaian dan norma yang tepat. Relativisme mempunyai banyak cabang yang dapat membawa kepada pelbagai aspek. Antaranya ialah relativisme budaya, iaitu aspek budaya seperti agama, bangsa, bahasa dan tingkah laku harian. Tetapi, secara praktikalnya ia adalah mengenai tingkah laku tentang perkara yang boleh diterima atau tidak boleh diterima oleh seseorang individu. Aspek kedua adalah relativisme epistemik yang membawa maksud bagaimana kita sebagai individu mengetahui sesuatu yang boleh dibezakan dalam konteks dan budaya yang berbeza. Aspek ketiga pula adalah relativisme terhadap kebenaran, iaitu kebenaran adalah relatif dan ia adalah sesuatu jenis relativisme yang sama ditentang oleh beberapa individu yang berpegang dengan agama dan ilmu. Yang keempat pula ialah relativisme moral atau etika, iaitu mengatakan bahawa betul dan salah berkaitan dengan sistem kepercayaan atau budaya seseorang individu. Kenyataan fahaman relativisme yang mengatakan bahawa tidak ada satu pun kebenaran yang mutlak sebenarnya merupakan satu kenyataan yang berbalik kepada kenyataan yang dibuat itu sendiri. Oleh itu, secara logiknya fahaman relativisme ini juga dengan sendirinya bercanggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natasha binti Sabullah, nombor matrik 074661. Jawaran ideologi pasca modernis adalah pasca modernis menjadikan manusia menjadi rakus dan kelucu yang tidak terbatas serta menyalahgunakan kebendaan dan kekayaan kurniaan Allah. Sifat ketamakan manusia dan kegilaan terhadap kemewahan ini kemudian menggantikan nilai-nilai moral dan akhlak manusia serta melupakan nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan. Idea pasca modernis ini diterapkan ke dalam jiwa manusia serta pemikiran mereka dalam keadaan yang halus dan tersusun sama ada secara sedar atau tidak sedar oleh umat manusia. Kesan dan impak yang dirasa oleh masyarakat Malaysia oleh idea pasca modernis yang berlaku di seluruh dunia. Corak pemikiran pasca modernis tidak terlepas daripada golongan wanita. Kemunculan gerakan-gerakan feminis atau hak asasi persamaan gender adalah satu daripada impak daripada kemunculan pasca modernis. Gerakan ini didukung oleh bangsawan wanita dan golongan elit serta menengah atas yang berpendidikan tinggi. Para pendukung idea pasca modernis memperjuangkan soal keadilan sosial, kesesamaan, hak manusia, liberalisasi kaum wanita dan berbagai pendekatan yang berpusat dan menyelbahi kaum wanita. Mereka terpengaruh dengan pemikiran pasca modernis apabila beranggapan kawalan agama hanya menggagalkan wanita dalam dunia kolot dan wanita adalah insan yang lemah dan mudah dipelopori. Kedudukan kaum wanita di dalam
kedudukan wanita di dalam agama Islam diangkat daripada lembah perhambaan adalah bertentangan dengan fahaman feminis dan faktanya yang sebenar. Bagi sumber membina masyarakat penyayang, wanita adalah aset yang paling penting dan berharga serta bernilai. Nasihat Rasulullah SAW ketika Haji Wida antaranya, aku berpesan agar kamu melayan kaum wanita dengan baik. Institusi keluarga dan nilai-nilai moral yang baik semakin terhakis sejak berlakunya era pasca modernis yang berlaku di dalam kalangan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai nilai moral yang tinggi juga semakin terhakis dan berkurangan pada era pasca modernis. Kisah ini berlaku daripada arus globalisasi dan menjadikan dunia tanpa sebadan. Institusi kekeluargaan yang mempunyai kerapuhan agama akan menyebabkan lahirnya keluarga tanpa pegangan agama yang kuat. Anak-anak juga mengejar kekayaan dan kesenangan di dunia saja tanpa seimbangkan dengan akhirat dan akhirnya hanya dalam duniawi yang sementara. Institusi kekeluargaan ini akan menjadi satu daripada kehancuran masyarakat kerana kerakasan dan tamak kepada harta dunia. Contoh yang telah diberikan oleh Profesor Ulum Negara Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal bin Hassan, satu contoh gerakan yang benar-benar membahayai dan mencabar budaya manusia bertamadun dan nilai-nilai agama tradisional dan moral yang suci ialah perjuangan masyarakat liberal barat untuk mencairkan konsepsi keluarga yang tidak lagi terdiri dari lelaki dan perempuan, suami isteri dan anak-anak yang sah. Konsep ini memperjuangkan pertama kali dalam persidangan United Nations Conference on Population and Development di Cairo pada 1994 dan kemudian di Beijing pada tahun 1995. Seiring dengan itu, diperjuangkan juga supaya dihalalkan hubungan seks sebelum nikah kerana hal ini sudah menjadi lumrah di negara-negara maju teknologi. Semasa era pasca modernis, struktur kehidupan sosial masyarakat juga telah berubah. Kehidupan yang moden menjadi masyarakat bersikap individualiti serta tidak mengambil peduli tentang gejala sosial yang berlaku di sekeliling mereka. Gejala ini menjadikan kehidupan berjiran yang saling menelega juga berubah kerana tidak saling menegur atau tidak saling kenal antara satu sama lain. Jack Derrida ini merupakan ahli falsafah yang berpengaruh. Beliau lahir pada 15 Julai 1930 di El Bayer, Algeria. Beliau meninggal dunia pada tahun 2004. Beliau juga turut menulis beberapa karya dan terdapat juga karyanya diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Beliau turut beragama Yahudi dan hidup dengan selesa serta berbahasa Perancis. Beliau memperkenalkan teori dekonstruksi pada tahun 1967 yang bertujuan untuk meruntuhkan naratif atau cerita asal dengan mempertengahkan elemen prasangka. Jack Derrida ini merupakan ahli falsafah yang menolak naratif aliran utama barat. Beliau juga menganggap kewujudan kita ini sekadar fiksi, sentiasa dalam keadaan yang berubah-ubah. Tokoh yang berikutnya ialah Michel Foucault, dilahirkan di Poitiers, Perancis pada 25 Oktober 1926. Beliau meninggal dunia pada 25 Jun 1984 di Paris. Foucault merupakan pengasas penjara grup di Information Celeste. Foucault ini memperkenalkan konsep wacana dan maklumat diskursif pada tahun 1969 yang menerangkan ilmu yang dibina, disusun, diiktiraf serta dihubungkan antara satu sama lain dengan tujuan untuk memberikan kesahan ilmu terhadap sistem pemikiran dan budaya masyarakat barat moden. Selain itu, maka Michel Foucault turut menyebut tentang metafora panoptikon iaitu penjara pada abad ke-19 di England. Seterusnya ialah tokoh Jean-François Lyotard. Ini dilahirkan pada 10 Ogos 1924 di Versailles, Perancis. Beliau meninggal dunia pada 21 April 1998 di Paris. Beliau menjadi anggota Sosialisme au Barbarie yang bermaksud sosialisme atau barbarisme. Sosialisme au Barbarie ini merupakan kumpulan sosialis anti-Stalinis pada tahun 1954. Jean-François Lyotard turut menekankan masyarakat yang maju mendukung budaya komputer. Hal ini dikatakan demikian kerana ilmu melalui komputer telah menjadi prinsip utama penghasilan ekonomi iaitu ekonomi digital yang menyebabkan ilmu menjadi komoditi persaingan antara negara. Tokoh yang selanjutnya ialah Jean Baudrillard. Jean Baudrillard ini dilahirkan pada 29 Julai 1929 di Reims, Perancis dan beliau meninggal dunia pada 6 Mac 2007 ketika berusia 78 tahun di Paris. Jean Baudrillard turut memperkenalkan dua teori iaitu teori hyperreality dan simulacrum yang mempengaruhi teori-teori yang lain semasa zaman pasca moden. Teori hyperreality ialah merupakan satu bentuk keadaan yang mana manusia tidak dapat membezakan antara fantasi dan kenyataan. Manakala teori simulacrum ialah penciptaan kenyataan melalui model yang berkaitan dengan mitos serta tidak dapat dikenal pasti kebenarannya dalam kehidupan nyata. Jean Baudrillard turut mempercayai bahawa media elektronik turut memusnahkan hubungan manusia dengan sejarah yang terdahulu. Hari sekali, rumusan. Dalam kajian dapat dirumuskan bahawa era pasca modernisme mengutamakan keuntungan berbanding dengan nilai keagamaan dalam pembentukan sasiah dan moral seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana fahaman ini hanya mempercayai benda yang nyata berlaku dalam kehidupan.
Selain itu, fahaman Paskamodernisme ini menolak segala bentuk naratif utama seperti asal-usul manusia dan pengakhiran manusia akan pergi ke mana. Hal ini dinyatakan kerana fahaman ini hanya menerima perkara yang logik sahaja. Fahaman ini turut menukar norma yang lama menjadi lebih mudah seperti tidak mempercayai adat dan budaya yang dikatakan rumit. Oleh itu, masyarakat yang terpengaruh dengan fahaman ini akan lebih menjadi seorang yang tamak kerana hanya ingin mendominasi kekayaan dari pelbagai bentuk. Sebagai contoh, ilmu dahulunya dijadikan sebagai jati diri, namun apabila berlaku perubahan, fahaman ilmu dijadikan sebagai sumber untuk mengawal keuntungan sehingga lupa akan tujuan asal ilmu itu dikongsi. Selain itu, fahaman ini turut mengubah pemikiran manusia yang agama itu tidak penting dan kepercayaan kepada Tuhan telah berkurang sehingga ada setengah individu merasakan Tuhan itu tiada. Hal ini akan memberi kesan kepada semua pihak kerana agama itu merupakan peraturan di dunia sekiranya peraturan tidak diindahkan maka tidak terurus kehidupan. Sekian, terima kasih.